Testing 1 2 3, testing 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ke tuan-tuan? Testing 1 2 3, testing 1 2 3. Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Terima kasih pada semua para penonton Tadabbur Center menjadi tetamu kepada majlis Al-Quran pada malam Jumaat, malam yang diberkati pada malam ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana kita dipertemukan tadi dengan 10 ayat pertama suratul Kahf, dan mudah-mudahan kesemua sudah sempat untuk membaca 10 ayat pertama suratul Kahf, sunnah Nabi SAW, supaya kita mendapat cahaya dari Jumaat ke Jumaat akan datang dan supaya kita terselamat daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Malam ini saya akan berkongsi kepada tuan-puan semua lebih kurang 1 jam bagaimana untuk kita memahami suratul Kahfi dengan bantuan surah Yusuf. Kerana Al-Quran ini mempunyai satu sifat saling melengkapi dan saling mentafsirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Adakah mereka tidak melakukan tadabbur kepada Al-Quran kalaulah ia datang, kalaulah ia ketetapan selain daripada Allah? Kamu akan mendapati banyaknya pertentangan antara satu sama lain. Para ulama menghuraikan apakah maksud ikhtilaf ataupun pertentangan pada suratul Nisa ini. Antaranya adalah Al-Quran tidak akan mengandungi pertentangan dari sudut madmun, dari sudut topik utama ataupun pengajaran terbesar. Tidak akan ada pertentangan antara 114 surah, walaupun surah ada yang turun sebelum hijrah, walaupun ada surah turun selepas hijrah. Mesej yang dikandung oleh Al-Quran adalah perkara-perkara prinsip yang setiap surah saling menegaskan. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 23. Dalam ayat yang panjang, saya ringkaskan. Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabihan mathani. Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik berita, yakni Al-Quran. Kitaban yang tertulis di dalamnya mutasyabihan mathani. Jadi perkataan mutasyabihan telah ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi sebagai yushbihu ba'duhu ba'dan fil husni wal hikmati wa yusaddiqu ba'duhu ba'dan laisa fihi tanaqudun wal ikhtilaf. Maksudnya Al-Quran ini saling menyerupai antara satu surah dengan satu surah. Ada sahaja persamaan ataupun poin-poin tema-tema utama ditegaskan antara satu surah dengan satu surah. Setiap surah saling membenarkan mesej terpenting daripada satu surah yang lain. Jadi inilah sifat yang ada antara suratul Yusuf dengan suratul Kahf. Saya yakin semua yang menonton sudah kerap mendengar tentang apa yang terkandung di dalam suratul Kahf. Lalu malam ini kita nak melihat apa agaknya yang berulang dalam suratul Kahf dalam surah yang lain seperti surah Yusuf. Kerana seandainya ada pengulangan, adanya penegasan, maka fahamlah kita itu antara
mutasyabih, antara maksudnya ditekankan dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran. Jadi surah Yusuf adalah surah yang ke-12, manakala suratul Kahf adalah surah yang ke-18. Jadi jarak antara kedua-dua surah ini agak jauh, tidak duduk bersebelahan ataupun berjiran. Cumanya kita akan temui ada beberapa mutasyabih, beberapa persamaan. Kebetulan saya pun banyak mengulang kaji tentang surah Yusuf. Jadi malam ni pula baca suratul Kahf. Kita akan mendapat kedua-dua surah ini. Surah Yusuf mengandungi 111 ayat, manakala suratul Kahf 110 ayat. Ini adalah surah-surah dalam kategori al-mi'in yang disebut dalam hadis Nabi yang sahih. U'titu makanat Taurati sab'at tiwan, wa u'titu makanat Zaburi al-mi'in, wa u'titu makanal Injili al-mathani, wa fuddiltu bil mufassal. Aku dikurniakan 7 surah yang panjang menduduki kedudukan Taurat. Aku dikurniakan surah Al-Mi'in, surah yang disebut oleh para ulama melebihi 100 ayat. Dan ia menduduki posisi kitab Zabur. Dan demikianlah surah-surah yang lain dalam kategori Al-Mathani kerana bawah daripada 100 ayat dan dimuliakan Nabi SAW dengan mufassal. Surah-surah yang banyak faslah, surah-surah yang ringkas. Kita sedia maklum surah Yusuf satu kisah sahaja daripada awal hingga akhir, manakala dalamnya 4 hingga kepada 5 kisah daripada zaman-zaman yang berbeza-beza. Bahkan susunan yang diatur dalam suratul Kahf tidak menurut kronologi, sebagaimana surah Yusuf menurut kronologi. Daripada melihat 11 bintang mimpi hinggalah menjadi penguasa yang 11 orang adik-beradik sujud dalam bentuk kronologi. Tetapi dalam suratul Kahf, ya, cerita-cerita yang diatur tidak menunjukkan kronologi, kerana kalaulah mengikut kronologi, cerita Nabi Adam berdepan dengan iblis yang merupakan kisah yang berada di tengah-tengah antara 5 kisah, harusnya duduk di depan, ya. Ataupun kisah Musa dengan Nabi Khadir alaihi salam harusnya duduk di depan. Manakala kisah pemuda Al-Kahf yang disebut-sebut para ulama berlaku selepas 200 tahun, 300 tahun Nabi Isa ibnu Maryam diangkat naik ke langit, maka harusnya kisah yang membabitkan zaman Nabi Isa dikemudiankan. Tetapi kisah Nabi Musa ternyata dikemudiankan dan kisah pada zaman selepas Nabi Isa didahulukan. Jadi tidak mengikut kronologi. Dan surah Yusuf ini tidak ada hadis yang sahih, melainkan hadis yang saya bacakan tadi. Tetapi pada suratul Kahf ini mengandungi beberapa hadis yang sahih. Itu sedikit pencerahan mukaddimah. Baik. Saya mendapati sekurang-kurangnya, ya, bila saya sebut sekurang-kurangnya, anda boleh menambah senarai saya. Senarai mutasyabih ataupun tanasub, ya, antara surah Yusuf dengan suratul Kahf. Saya menemui sekurang-kurangnya ada 11 persamaan yang ada di dalam suratul Kahf dan turut sama ditegaskan di dalam suratul Yusuf. Kerana apa? Kerana sasaran surah-surah ini adalah individu yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Tekanan yang Nabi dapat, tekanan yang Nabi terima bersama dengan para sahabat menyebabkan Al-Quran bukannya repeating, tetapi apa dalam bahasa Inggeris? Menegaskan. Ya, surah Yusuf barangkali turun lewat berbanding suratul Kahf. Ya, tetapi walaupun suratul Yusuf turun lewat, ada penegasan daripada suratul Kahf yang ditegaskan. Baiklah, kita pergi kepada yang pertama, ya. Tuan-tuan dengar ke tidak tu? Ya, suara saya kalau dengar kongsikan anda mendengar daripada mana. Terima kasih pada hampir 200 orang menonton malam ni, ya. Anda mendengar daripada mana, sudi-sudi kongsikan dengan saya. InsyaAllah
Dan kalau ada sebarang persoalan yang mampu saya jawab, saya akan jawab. Pertama, dan mushaf mushaf, iaitu Yusuf terlebih dahulu, surah yang ke-12, and then Al-Kahf, surah yang ke-17. Maafkan saya, surah yang ke-18. Apa yang menarik adalah, surah Yusuf memaparkan satu paparan bermula daripada ruang yang sempit, iaitulah rumah Nabi Allah Yaqub, sebuah rumah, kemudian sebuah telaga, ghayabatil jub, itulah kisah Yusuf, dan berakhir surah Yusuf dengan istana, kekuasaan, pemerintahan Al-Aziz yang bernama Yusuf yang sama. Manakala dalam suratul Kahf juga menarik, Allah Ta'ala menyusun daripada satu tempat yang sempit namanya gua, dan berakhirnya suratul Kahf dengan kisah Zulkarnain, seorang pemerintah dan penguasa yang berjalan ke barat, ke timur dan kepada pergunungan, menyebarkan kebajikan dan keadilan. Maka kita simpulkan antara mutasyabih yang ditekankan adalah apa yang disebut oleh Nabi SAW. La yablughanna hadha ad-din ma balagha al-lail wan nahar. Agama ini akan tersebar di mana jua cahaya matahari sampai. Islam akan tersebar ke seluruh dunia. Jadi inilah jiwa besar yang mesti ada kepada para pendakwah. Walau hebat bagaimanapun tekanan menimpa kalian, hendaklah meyakini kerana kalian menyampaikan sebaik-baik kalam, ahsanal hadith, kerana kalian menyampaikan sebaik-baik ucapan, sebaik-baik berita, ahsanal qasas, maka satu ketika nanti semua manusia yang sakit akan mencari vaksin. Semua manusia yang sakit perlu mencari ubat. Semua manusia dalam kegelapan akan meraba-raba cari cahaya, dan semua orang kebuluran pasti mencari apakah makanan. Itulah kepentingan hidayah daripada Al-Quran yang seluruh manusia satu hari nanti akan perlukan. Nombor 2, hijrah yang diberkati. Kalau kita perhatikan surah Yusuf, ya, Angah Hani daripada Negeri Sembilan, Fazdalina daripada Kuala Lumpur, Nazariah jauh daripada Bangi, sangkut-sangkut Allahu Akbar, line macam sangkut-sangkut. Allah. Salbiah daripada Finland, saya harap semuanya dapat dengar dengan baik. Daripada Singapura, Norhani daripada Skudai, daripada Kuala Selangor, daripada Mahani Murad daripada Bujang, Negeri Kedah. Saya terpaksa teruskan, saya harap okey je, mudah-mudahan. Surah Yusuf menceritakan tentang perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam yang sangat jauh daripada Palestin menuju ke Mesir. Dan perjalanan Nabi Yusuf ini kita dapat lihat fasa yang pertamanya, fasa baginda sampai ke Mesir, negara yang non-Muslim, tetapi terima kasih kepada Nabi Yaqub yang mendidik yang mendidik Nabi Yusuf. Kerana dengan didikan agama berkenaan, baginda mempunyai sifat istiqamah walaupun dikepung oleh orang-orang non-Muslim di Mesir. Perjalanan ke Mesir juga kita akan dapat lihat baginda dikurniakan Allah di Mesir dengan ilmu. Atainahu hukman wa ilman, dan salah satu ilmu berkenaan. Okey tuan-tuan, sangkut lagi ke? Kalau sangkut saya kena stop 10 minit. Dan saya akan cari tempat yang insya-Allah lebih clear. Confirmkan sekejap. Adakah masih lagi sangkut-sangkut? I will do everything dengan harapan tuan-tuan tidak terganggu dengan pembentangan saya. Okey? Tu clear daripada Ampang tu? Daripada Shah Alam clear? Okey, kalau sangkut-sangkut lagi, bagi tahu. Ya, saya akan memastikan anda dapat mendengar dengan selesa dan saya tak akan teruskan kalau yang mengganggu anda insya-Allah. Okey? Selagi ada yang komen clear, saya akan teruskan. Dan perjalanan Nabi Yusuf ke bumi Mesir, kita dapat lihat juga perjalanan yang membawa hikmah di mana di akhirnya baginda menjadi pemerintah penguasa Mesir yang memberikan bantuan kepada rakyat dalam Mesir dan di luar daripada Mesir pada musim 7 tahun bencana alam kemarau. Terima kasih daripada Kajang, clear. Nur Razia, saya harap dia akan kekal clear. Tetapi, okey, ini dalam surah Yusuf.
Kalau kita perhatikan dalam suratul Kahf, ya saya dah hitamkan, pertama akidah, yang kedua ilmu, yang ketiga membantu. Membantu rakyat. Perjalanan yang sama berlaku di dalam suratul Kahf, di mana kita dapat lihat dalam suratul Kahf, 3 perkara utama ditekankan dalam perjalanan suratul Kahf. Pemuda-pemuda Al-Kahf yang mempertahankan akidah mereka. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Kemudian kita ada kisah yang kedua, perjalanan Musa mencari ilmu. Bukan ta'wilul ahadis tetapi ilmu ghaibiat. Ilmu yang Allah kurniakan secara direct kepada Khadir alaihi salam. Ya, ilmu min ladunna ilma. Ilmu yang dikurniakan directly, ladunna. Ya, secara direct daripada Allah. Dan perjalanan Zulkarnain membantu penduduk yang perkataan mereka tidak boleh difahami, iaitulah penduduk di pergunungan daripada pencerobohan Ya'juj dan Ma'juj. Jerantuk jelas. Terima kasih Seri Kembangan jelas. Fiqh Yusuf, terima kasih. Harapnya boleh maintain jelas. Minta maaf kepada kawan-kawan yang tak jelas tadi, memang ada masalah lain. Nombor 3. So nombor 2 nampak ya macam mana perjalanan hijrah. Jadi fahamlah kita surah Yusuf dan suratul Kahf memberikan isyarat kepada Nabi, get ready untuk packing barang-barang kerana dalam masa yang terdekat akan turun perintah Allah untuk kamu berhijrah. Sebagaimana Yusuf alaihi salam, sebagaimana pemuda-pemuda Al-Kahf, sebagaimana Musa, sebagaimana Zulkarnain yang tidak duduk dalam istana menyebarkan keadilan ke seluruh dunia. Dan Nabi diberikan sifat optimis bahawasanya Nabi bukan pelarian, tetapi Nabi akan sampai ke sebuah negara yang akan menyambut kedatangan Nabi dengan gilang gemilang. Hijrah yang diberkati. Allah Ta'ala akan bagi barakah, Allah Ta'ala akan bagi rezeki di bumi yang Nabi akan pergi, iaitulah Yathrib. Nombor 3. Daripada Gombak clear. Terima kasih. Ya, hampir menonton, saya doakan semua dapat manfaat apa yang bakal saya kongsikan ini dan clear sepanjang pembentangan saya. Surah Yusuf, ya. Surah Yusuf memaparkan berita yang benar tentang masa depan. Apa yang berlaku kepada Yusuf alaihi salam, baginda diperlihatkan dalam mimpi baginda bukan mainan tidur, 11 bintang sujud. Dan 40 tahun, 30 tahun selepas mimpi berkenaan berlaku, lihat berlaku apa yang diperlihatkan Allah dalam mimpi Yusuf. Maka fahamlah kita apa yang diterima oleh Yusuf adalah bukan mainan tidur, tetapi wahyu daripada Allah yang maha mengetahui masa hadapan. Tidak ada yang boleh mengubah apa yang bakal berlaku di masa hadapan. Dan dalam surah Yusuf, Yusuf ada mentafsirkan mimpi raja. Di mana raja melihat 7 ekor lembu gemuk dimakan 7 ekor lembu kurus. 7 tangkai jerami hijau disusuli dengan jerami yang kering. Maka 7 itu adalah 7 tahun subur menurut Yusuf alaihi salam. Dan 7 tahun yang kedua adalah 7 tahun yang sangat kemarau kebuluran. Maka apa yang diperlihatkan, ya, Batang Kali clear, Sungai Buloh clear, terima kasih. Maka apa yang diperlihatkan kepada Yusuf alaihi salam adalah 7. Tetapi tidak diperlihatkan kepada Yusuf apa 1 tahun selepas 14 berkenaan. Tetapi kerana Allah Ta'ala beritahu, Yusuf dapat beritahu. Dalam mimpi raja tidak ada cerita tentang selepas 14 tahun. Tetapi Allah Ta'ala beritahu kepada Yusuf tanpa perlu memberitahu kepada Raja Mesir dalam bentuk mimpi, iaitulah amun yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Di mana akan ada tahun-tahun di mana selepas 7 tahun kemarau, masyarakat manusia akan dapat kembali memerah anggur, memerah buah-buahan untuk minuman. Makna katanya tidak akan ada lagi kemarau bahkan tahun kesuburan. Daripada mana Yusuf tahu tentang masa depan? Dia mentafsirkan mimpi ini dari dalam penjara. Baginda sedang bercakap benda nak jadi 15 tahun lagi, 2035 katakan. 15 tahun lagi. Dan seluruh rakyat jelata di Mesir pasti tercengang. Dan pasti ramai memeluk Islam. Saya punya pendapat lah.
Pasti ramai memeluk Islam kerana di akhirnya tahun yang ke-15 mereka teringat apa yang Yusuf pernah kata dahulu. Dia sudah lama meramalkan. Sebenarnya ia bukan ramalan. Ia bukan ramalan. Ia adalah pemberitahuan daripada Allah yang maha mengetahui masa depan. Allah tahu masa depan. Sebab tu dalam penjara pun Yusuf boleh bagi tahu. Yang fulan bin fulan, kerana mimpi kamu tadi, kamu akan dijatuhkan hukuman mati. Dan memang berlaku apa yang berlaku. So Yusuf alaihi salam bukan sekadar mentafsirkan mimpi. Tetapi Allah memberitahu kita satu benda apa makna Nabi. Nabi ini adalah insan yang diberitahu tentang berita gaib. Berita antara berita gaib berkenaan adalah benda daripada masa depan. Dan ternyata berlaku apa yang berlaku. Okey. Siha, terima kasih sharing. Ya, banyak lepas clear. Alhamdulillah serendah clear. Ya, rasanya Puan Hanani ini banyak mengikuti kuliah-kuliah saya di Serendah. Tapi apakan daya PKP kita tak dapat nak bertemu lagi di surau insya-Allah. Okey, itu suratul Yusuf. Mari kita lihat pula suratul Kahf. Suratul Kahf juga memaparkan tentang berita dari masa depan. Khususnya dalam cerita Nabi Khadir alaihi salam. Yang menyebabkan Musa alaihi salam tidak senang duduk. Yang menyebabkan Musa tidak bersabar adalah kerana beliau melihat apa yang berlaku dengan kapasiti ilmu yang sedia ada. Beliau tidak melihat apa yang berlaku dengan kapasiti ilmu tentang masa depan. Maksudnya apa? Berlakunya konflik cara memandang sesuatu antara Nabi Khadir dengan Nabi Musa. Sebagai contoh, perahu yang dinaiki oleh kedua-duanya telah dipecahkan oleh Nabi Khadir di bahagian perut perahu. Maka Nabi Musa marah dan menyatakan, adakah kamu nak menenggelamkan orang yang telah menumpangkan kita dengan percuma perahu ini? Engkau mahu tenggelamkan penduduk yang menaiki perahu ini. Di hentian yang kedua, Musa menjadi marah kerana perbuatan Nabi Khadir membunuh seorang kanak-kanak yang tidak berdosa. Di hentian yang ketiga, Musa tidak marah, Musa tercadang kepada Khadir untuk mengambil upah daripada keringat yang mengalir semasa mencantumkan dinding yang hampir jatuh ke tanah. Jadi penilaian Musa adalah berdasarkan kapasiti ilmu yang beliau telah sedia ada. Ilmu syara' dan ilmu logik akal. Yang perbuatan ini bukan perbuatan berterima kasih. Perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak sepatutnya berlaku. Tetapi Khadir alaihi salam tidak melakukan dengan kapasiti ilmu Nabi Musa. Wa ma fa'altuhu an amri. Aku tak buat atas kapasiti aku. Aku buat kerana Allah Ta'ala memberikan aku ilmu. Allah Ta'ala memberitahu aku tentang apa yang akan terjadi kepada perahu ini. 2-3 jam sebentar lagi. Allah Ta'ala beritahu aku apa bakal berlaku pada kanak-kanak ini 20-30 tahun akan datang. Allah Ta'ala beritahu pada aku apa boleh terjadi pada rumah yang ditinggalkan oleh anak-anak yatim ini 2-3 hari nanti. Maka aku diperintahkan Allah untuk membawa rahmat. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina. Bila Allah bagi aku ilmu tentang masa depan, maka ilmu saja tak cukup. Bertindak memberikan perlindungan kepada orang miskin pemilik perahu berkenaan. Aku mesti menyelamatkan ibu bapa kepada kanak-kanak berkenaan dan kanak-kanak berkenaan. Aku mesti melakukan sesuatu kepada 2 orang anak yatim yang ditinggalkan oleh ayah mereka yang saleh, harta mereka dalam rumah yang dinding nak tercabut tadi itu. Jadi Khadir alaihi salam pecahkan perahu, kerana perahu yang sempurna akan dirampas oleh raja yang zalim. 2-3 jam sebentar lagi mereka berlayar. Ibu bapa berkenaan mendapati anak mereka terbunuh, tetapi Khadir memberikan penjelasan kepada Musa bahawasanya kanak-kanak ini akan jadi tughyanan wa kufra. Di masa hadapan Allah Ta'ala bagi tahu, aku bukan bercakap atas kapasiti ramalan, firasat, ikut akal, tidak. Kerana Allah Ta'ala beritahu aku tentang benda nak jadi masa depan. Maka fahamlah kita tuan-tuan. Ya, fahamlah kita, Al-Quran penuh dengan informasi tentang masa depan. Tentang masa depan. Apakah maksud masa depan? Akhirat. Cerita tentang akhirat. Kalau dah nama masa depan, mana nampak depan
mata, betul tak? Ya, satu orang kata tsunami akan pergi 3-4 hari. Mana kita nak percayanya? Sebab benda tak nampak depan mata dan logik akal kata Malaysia tak kena tsunami kot. Jadi kadang kita mendustakan berita-berita berkenaan hanya kerana we didn't believe it until we see it. Walhal Al-Quran datang daripada Allah yang tidak bersembunyi daripadanya sebarang masa. Kerana masa itu sendiri makhluk Allah. Masa lampau, masa sekarang, masa hadapan. Jadi tuan-tuan, inilah yang menarik tentang kedua-dua surah berkenaan. Okay, clear ke tidak ni tuan-tuan? Yang mana yang baru menonton? Kuala Tatau, Bintulu, Sarawak, clear. Terima kasih. Alhamdulillah. Bandar Baru Selayang, clear. Okey, seterusnya yang keempat. Satu perkara yang menarik kita dapat lihat bagaimana Al-Quran menekankan tentang pembinaan generasi. Al-Quran menggambarkan sebelum kamu pergi, adakah kamu memikirkan dengan serius anak-anak yang kamu akan tinggalkan agak-agaknya boleh bertahan tak di akhir zaman ni? Adakah bila kamu tiada, mereka memilih untuk salat fardu pada waktunya? Bila kamu tak ada, adakah anak-anak kamu boleh bertahan daripada ajakan pujuk rayu perzinaan? Jadi fikirkan dengan serius. Anak yang bagaimana kamu nak tinggalkan sebelum maut datang pada kamu. Pembinaan generasi dapat kita lihat dalam kedua-dua surah ini. Di mana Nabi Yaqub alaihi salam mendidik Nabi Yusuf alaihi salam dengan kata-kata yang sangat ringkas tetapi meninggalkan kesan yang mendalam kepada Yusuf. Sebagai contoh dalam surah Yusuf, Yaqub berkata, "Inna rabbaka alimun hakim." Inna rabbaka alimun hakim. Ayah menenangkan Yusuf, ya, bahawasanya mimpi ini, ya, jangan diceritakan kepada abang-abangnya, tetapi Allah Ta'ala maha, inna rabbaka alimun hakim. Dan betapa berkesannya tarbiyah ayah ini 40 tahun selepas itu, ketika Allah merealisasikan mimpi Yusuf, Yusuf menukilkan balik kata-kata ayahnya 40 tahun yang lepas, innahu huwal alimul hakim. Innahu huwal alimul hakim. Ayah walaupun tak banyak masa dengan anak-anak, tetapi kualiti masa itu seharusnya digunakan untuk menimbulkan kesan yang jangka panjang dalam hati anak. Dan surah Yusuf juga mengandungi cerita bukan sekadar mentor agama, mentor fardu ain, tetapi mentor fardu kifayah. Iaitu mentor yang mendedahkan Yusuf kepada selok-belok pemerintahan negara Mesir, Al-Aziz itu sendiri. Jadi Al-Aziz ini, ya, kita sedia maklum surah Yusuf menyatakan dia dibawa pergi ke mana-mana kerana Al-Aziz yang melihat pada Yusuf ini punyai talent, punyai bakat, ya, punyai kecerdasan fikiran yang menyebabkan Al-Aziz merasakan dia sudah ada pelapis yang baik untuk masa depan Mesir. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi. Sebab itulah walaupun baru berumur belasan tahun, beliau sudah dibawa ke serata negeri Mesir di samping berkhidmat dalam rumah Al-Aziz sendiri sebagai pembantu dan pelayan. Jadi kita dapat lihat dalam surah Yusuf bagaimana adanya proses pembinaan generasi diberikan penekanan oleh Al-Aziz. Walaupun di kemudiannya, kita sedia maklum, ya, walaupun di kemudiannya, ya, Al-Aziz sendiri, ya, telah terpaksa memenjarakan Yusuf demi mengutamakan masa depan politik beliau. Yang tu cerita yang lain. Yang tu cerita dalam Tasha, teladan akhlak surah Yusuf As-Siddiq. Ya, tuan-tuan kalau berminat boleh sertai Tasha pada setiap hari Ahad pada waktu pagi. Kita lihat suratul Kahf. Adakah cerita pembinaan generasi? Jawapannya ya. Bila Allah sebut berkali-kali perkataan fityah, idza awal fityah, Allah Ta'ala sebut sekali lagi, innahum fityah. Perkataan fityah menandakan mereka tu masih ada mak ayah. Mereka masih ada mak ayah. Sebab itu perkataan fityah disebut. Dan Allah tidak sebut sekali, Allah sebut 2 kali. Menunjukkan ketakjuban, kekaguman kepada syabun. Ya, pemuda-pemuda yang mana pemuda memilih untuk beriman, melawan arus apa yang dididik oleh ibu bapa mereka. Bahkan mungkin mereka diperangi oleh ibu bapa mereka. Mereka beriman kepada Allah walaupun mereka diperangi oleh ibu bapa mereka sendiri dan kaum mereka pada waktu itu. Jadi
ayah nak anak meneruskan akidah. So dia masih bertemakan pembinaan generasi. Bab kata Nabi Nuh alaihi salam, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Innaka in tadarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Tuhan, jangan biarkan mereka kekal di atas muka bumi. Kau telah berhentikan dakwah aku, kau telah perintahkan aku berhenti berdakwah. Takkan nak biarkan mereka bermaharajalela dengan maksiat dan mungkar. Ketahuilah wahai Allah, aku menjadi saksi. Aku menjadi saksi la yalidu illa fajiran kaffara. Setiap rumah-rumah yang ada ini tidak melahirkan melainkan budak-budak yang di kemudiannya menjadi kafir dan fajir. Maknanya Nuh alaihi salam melaporkan kepada Allah, industri pada waktu itu telah dicorak oleh pemimpin-pemimpin penentang kaum Nuh. Pemimpin-pemimpin penentang ajaran Nabi Nuh. Mereka dah ada mainstream, mereka dah ada media, mereka dah ada kaedah macam mana budak-budak remaja ini boleh dirosakkan. Jadi ini adalah contoh orang kafir pun membina generasi yang dapat mewarisi kekufuran mereka. Jadi kerja pembinaan generasi mesti kita ambil berat. Kisah Nabi Musa, kita sedia maklum kisah Nabi Musa bukan bermula dengan baginda terus jumpa Nabi Khadir. Tetapi ada cerita perkederan. Ada cerita dia bawa budak muda, idza qala li fatahu. Ada cerita dia bawa Yusha' bin Nun. Kenapa ada cerita tu? Ada hikmahnya. Caranya adalah Musa tahu dia akan berlalu. Musa tahu dia akan pergi. Maka dia mesti membina generasi yang akan membawa Bani Israel kepada kegemilangan. Dan memang Yusha' bin Nun lah yang membawa Bani Israel kepada kegemilangan. Dan antara kurikulum yang dilalui oleh Yusha' bin Nun adalah beliau dibawa bersama oleh Musa bermusafir untuk mencari insan yang diberikan Allah ilmu di pertemuan dua lautan. Jadi pembinaan generasi ada di situ. Manakala kita dapat lihat dalam suratul Kahf, ya, cerita tentang ibu bapa yang baik, yang beriman, tetapi anak mereka di kemudian hari akan kafir. Dan hentian yang ketiga, bagaimana adanya ayah yang saleh, alhamdulillah, dapat mewariskan imannya kepada dua orang anak selepas kematiannya. Maka harta mereka mesti dipelihara daripada diceroboh oleh penduduk di hentian yang ketiga yang Nabi Allah Khidir bawa Musa. Okey, so nampak Okey. Nur Raziah Muhammad Zain, terima kasih kerana menotakan balik apa yang saya sampaikan. Nur Husna Amiruddin, berapa umur Nabi Yusuf dilantik menjadi Nabi dan Rasul? Wallahu alam, Puan Husna, para ulama mempunyai pelbagai pendapat. Bahkan ada yang menyatakan ketika Yusuf digoda, baginda belum menjadi Rasul. Ada yang mengatakan baginda sudah menjadi Rasul. Kalau ditanya pendapat saya, bila saya merujuk kepada tafsir, pendapat saya wallahu alam, yang paling kuat adalah Yusuf sebelum digoda sudah menjadi Rasul. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman, itu adalah kenabian. Dan barangkali umurnya ketika itu wallahu alam sekitar 20 hingga 30 tahun umur belia. Sekitar 20 hingga 30 tahun, wallahu alam. Okey, siapa lagi yang mendengar daripada kejauhan ni? Okey, terima kasih pada semua yang mendengar dan menotakan. Seremban clear. Okey, terima kasih Puan Harlina Sulaiman atas nota anda. Kita pergi pada yang kelima. Kita ada 11 malam ni sebelum jam 10 bukan jam 11. Kita ada 11 poin, mesti selesai jam 10, bukan pukul 11. Okey. Manusia sangat mudah menyembah selain daripada Allah apabila diberikan Allah kesenangan. Manusia mudah melakukan perbuatan menyembah, memuja, mengagung-agungkan kebesaran manusia yang lain apabila Allah beri kepada mereka nikmat kesenangan. Dalam surah Yusuf, kita dapat lihat bagaimana perkataan sultan digunakan. Dalam suratul Kahf, kita dapat lihat juga bagaimana perkataan sultan digunakan. Apa makna sultan? Hujjah. Yang boleh menyelamatkan kamu daripada pertikaian, kritikan dan kerapuhan serapuh sarang laba-laba. Maka Nabi Yusuf alaihi salam berkata kepada saudara-saudaranya di dalam penjara 2 orang. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Allah Ta'ala tak pernah verify
Allah Ta'ala tak pernah justify perbuatan kalian mengatakan Tuhan yang sebenar telah mengagih-agihkan kuasanya kepada sekutu-sekutu tertentu yang dirupa paraskan daripada kayu dan batu. Perbuatan kalian adalah perbuatan yang tidak ada sebarang sultan. Tidak akan memelihara kalian daripada kemurkaan Allah di hari akhirat. Tidak ada sultan yang akan memelihara kalian. Kalian kata berhala ni, berhala tu. Orang Mesir menyembah Horus. Orang Mesir menyembah macam-macam Tuhan. Akhirat nanti mereka tidak akan menjadi sultan. Dan Allah Ta'ala tidak pernah menyebut bahawasanya adanya sekutu. Dan dalam suratul Kahf, kita dapat lihat ungkapan yang sama dilafazkan oleh pemuda-pemuda Al-Kahf di hadapan raja yang kafir yang lebih dikenali sebagai Namrud. Dengan juga perkataan sultan. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Inilah kaum kita, bukan orang lain pun. Mereka kaum kita. Alangkah sedih apa yang berlaku kepada kaum kita. Sampai hati mereka beranggapan Tuhan yang memberikan mereka nikmat yang pelbagai. Mereka boleh pergi kepada selain Tuhan yang sebenar. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Boleh tak tuan-tuan yang menyembah selain daripada Allah mendatangkan sultan, mendatangkan hujah? Kami bersedia mendengar. Logik kat mana yang kamu pahat, yang kamu ukir, yang kamu warnakan? Ya, tiba-tiba kamu menyembah apa yang kamu ukir. Ma ta'buduna. Ya. Ata'buduna ma tunhitun. Kamu sembah satu perkara yang kamu pahat, yang kamu ukir. Logiknya di mana? Mari kita menggunakan akal yang waras. Di mana warasnya? Ataupun otak tu letak kat mana sebenarnya? Kayu, batu yang tak boleh bercakap. Jadi kelihatan di situ mesej yang mutasyabih. Mesej yang konsisten antara kedua-dua surah ini. Seterusnya, menariknya, kita juga akan melihat dalam surah-surah Al-Quran, Allah Ta'ala menghuraikan bagaimana syaitan beroperasi. Termasuk dalam suratul Kahf dan suratul Yusuf. Dalam suratul Yusuf, antara peranan syaitan adalah menyibukkan anda dengan kerjaya yang menambah pendapatan anda. Ini berlaku kepada sahabat sepenjara Yusuf yang dibebaskan. Apabila dibebaskan, beliau terlupa untuk menunaikan amanah yang diberikan oleh Yusuf AS. Iaitulah apa dia? Belalah nasib saya. Bawalah kes saya kepada muka pengadilan. Bersihkan nama saya kalau mahu dikekalkan dalam penjara sekalipun. Tolong sebut semula kes saya ini. Tetapi ternyata sahabat itu tidak tahu berterima kasih kepada Yusuf yang telah menunaikan permintaannya untuk ditafsirkan mimpi. Dan Quran merakamkan udzukurni 'inda rabbik fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Syaitan telah menyebabkan sahabat Yusuf ini kelabu mata. Ya, barangkali bila didapati tidak bersalah, beliau dinaikkan pangkat sebagai penyedia arak yang ada pangkat lebih tinggi. Dinaikkan ya pendapatannya, dapat surat tawaran, dapat pangkat yang lebih tinggi. Terus kelabu mata, terus lupa kepada Yusuf yang merengkuk dalam penjara. Ini antara agenda syaitan. Dia menyebabkan anda, okay, saya kena dapat jawatan yang lebih tinggi. Saya kena dapat RM yang lebih banyak. Saya kena dapat harta yang lebih banyak. Saya kena. Dia menimbulkan pada anda angan-angan kosong. Melupakan anda pada maut boleh datang pada bila-bila masa. Melupakan anda bahawasanya anda belum membela orang-orang yang sedang dizalimi. Dan perhatikan suratul Kahf. Juga ada cerita syaitan. Iaitulah syaitan telah mengganggu pemuda yang dibawa oleh Musa. Di mana pemuda ini seharusnya menyatakan lebih awal kepada Musa, sebaik saja mereka bangun daripada tidur di hentian yang pertama, bahawasanya bakul yang dibawa di dalamnya ikan, memang ikan ni dah tak ada, Tuan Guru. Ikan yang dah mati hidup balik masuk dalam laut. Tetapi ternyata pemuda ini beranggapan dia antara tidur dan jaga, dia beranggapan ini hanya mainan tidur. Bukan kenyataan yang sebenar. Yang tu dia tak buka raga langsung.
Lalu bila kedua-duanya meneruskan perjalanan, di hentian yang kedua, Musa sangat lapar. Barulah diminta keluarkan makanan ikan berkenaan. Masa itulah baru pemuda perasan. Apa yang berlaku di hentian yang pertama bukan mainan tidur, tetapi realiti yang sebenar. Maka beliau berkata, fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Maafkan saya Tuan Guru, saya benar-benar terlupa tentang kejadian ikan tadi. Sebab apa? Saya gairah nak membantu Tuan Guru sampai ke pertemuan dua lautan. Saya kan saya kan pemandu arah Tuan Guru. Saya nak bawa Tuan Guru dapat sampai ke destinasi. Kita kena moving forward, kita kena move on. Tetapi kadang syaitan menyebabkan anda teruskan perjalanan. Tetapi lupa nak balik ke pangkal jalan. Lupa untuk lihat balik fartadda ala atharihi ma qasasa. Lupa nak tengok balik jejak-jejak engkau yang dah berlalu tu. Ada tak kau fikir balik apa yang kau dah tinggalkan? Jangan gairah untuk moving forward sedangkan kau tidak memerhatikan apa yang kau tinggalkan, namanya athar. Maka Allah Ta'ala didik kedua-duanya balik tengok jejak kaki masing-masing. Dan bila masing-masing tengok jejak kaki masing-masing, akhirnya jumpa hamba Allah dan rahmat Allah menunggu kat situ. Syaitan memang bermusuh dengan rahmat Allah. Syaitan tak nak anak-anak Adam bergerak menuju kepada rahmat Allah. Dia akan alpakan anda. Semua orang baca Quran, tuan-tuan. Tetapi tidak semua orang mendapat apa yang disebut di penghujung surah Yusuf, rahmatun liqaumin yu'minun. Semua orang baca Quran, tetapi tidak semua orang dapat rahmat. Kerana syaitan akan buat apa jua cara agar anda baca Quran tapi tidak dapat rahmat. Para ulama menyatakan bagaimana nak dapat rahmat apabila membaca Al-Quran? Tadabbur. Tadabbur adalah perbuatan memerhatikan makna-makna yang ada, apakah mesej dan pengajaran kepada kita dalam kehidupan. Apa tadabbur ayat ini? Ya, tadabbur ayat ini adalah teguran dan peringatan Allah kepada anda seolah-olah ka'annal Quran unzila alaik wala ghairak. Al-Quran seolah-olah turun hanya kepada anda dan tidak kepada orang lain. Ini makna tadabbur. Lalu anda menginsafi apa yang dah berlalu. Bukan hanya gairah merancang 2021. Fikir sekejap 2020 ni apa benda dah berlaku. Apa teladan patut kita ambil sepanjang 2020. Jadi ini perkara yang menarik kita dapat pelajari daripada suratul Kahf dan suratul Yusuf. Terima kasih 300 orang menonton. Jazakallahu khairan. Khairun Nisa, tadabbur adalah ta'ammul. Benar, kalau tak silap saya nama raja itu Dikianus ataupun Disius. Ya benar, pada pandangan saya pun kalau menurut kajian sejarah lah. Wallahu alam. Puan Nur Haiza Idris, jangan nak gairah moving forward sehingga lupa rahmat Allah. Nur Aziah Muhammad Zain. Bagus, alhamdulillah. Okey, seterusnya Nur Rashidah, Siti Nur Rashidah. Barangkali susah nak sembah sesuatu yang pada perkiraan mereka sesuatu yang metafizik. Mereka nak nampak dengan mata sahaja. Benar, saya setuju dengan Puan Nur Rashidah. Psikologi manusia adalah dia nak Tuhan tu duduk dekat. Dia tak boleh Tuhan ni tak nampak. Sebab tu psikologi syirik adalah dia menampakkan Tuhan supaya Tuhan boleh masuk dalam poket, dibawa ke mana-mana. Orang buat berhala sebab dia merasakan Tuhan tu sibuk, tetapi basir. Jadi kita jangan ada psikologi yang boleh mengheret kita kepada syirik tanpa kita sedari. Ya, kita kena rasa Allah Taala tu dekat. Ya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Perkara pertama sekali bila Nabi berdoa adalah dia merasa dan meyakini Allah tu dekat. Sebab tu jarang Nabi-Nabi Ya Rab, tak ada ya dalam Quran. Nabi-Nabi kita ni, ya, doa-doa mereka macam Nabi Sulaiman, Rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin. Nabi Ayub, Rabbi inni massani ad-dur, Rabbi inni massani syaitan. Ya, Nabi-Nabi bila berdoa, Rabbi. Dia tak ada ya Rab kerana Nabi-Nabi sangat meyakini Allah Ta'ala tu dekat. Okey. Kita cuba sempurnakan insya-Allah yang ke-7, 8, 9 dan 10. Okey, are you ready semua? Ya, harap bersedia dan harap line okey. Harap line masih lagi okey, insya-Allah. Masih lagi tersangkut Muhammad Mukhzani sangkut pula. Okey. Okey, harapnya okey.
Isu yang ketujuh adalah isu makanan. Bagaimana kedua-dua surah ini membetulkan cara kita memandang makanan. Dalam surah Yusuf, dalam penjara, Yusuf menyebut bahawasanya makanan walau sedikit, ia adalah rezeki daripada Allah. Allah mengatur kebaikan kepadamu dengan memberikan kepadamu keperluan tubuhmu. La ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Nabi Yusuf boleh sahaja berkata la ya'tikuma ta'amun illa nabba'tukuma. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salam menambah perkataan rezeki. Kerana Nabi Yusuf sedang berdakwah secara halus kepada kedua-dua rakannya ini. Bahawasanya makanan ni memanglah disediakan oleh pihak penjara. Tetapi mereka sendiri dapat makanan tu daripada mana? Nasi yang dibawa, roti yang dibawa datang daripada mana? Maka Yusuf menggesa sahabat-sahabatnya berfikir sejenak. Kalau datang daripada sawah padi, kalau datang daripada sawah padi, sawah tu datang daripada mana? Tumbuhnya sawah tu daripada tanah. Tanah tu tumbuh tu datang daripada mana? Hujan yang turun. Hujan tu datang daripada mana? Daripada awan. Awan tu datang daripada mana? Daripada lautan. Semua perbuatan ini bukan tiada yang melakukannya. Ada yang melakukannya. Ada yang mentadbir perjalanan alam ini. Sehingga dia akhirnya adalah dalam suratul Kahf juga pemuda-pemuda Al-Kahfi menekankan perkataan rezeki, bukan sekadar ta'amun. Di mana bila mereka bangun daripada lena mereka, mereka kelaparan dan mereka mengutuskan satu orang untuk kamu ditugaskan untuk dapatkan makanan. Dan ingat, kalau makanan yang kita dapat tak banyak mana, kerana duit shilling kita pun barangkali tak banyak mana, atau makanan halal tak banyak mana, syubhat yang banyak, maka faliyatikum birizqin minhu. Faliyatikum birizqin minhu. Bawa je lah. Bawa je asalkan ia rezeki yang diberkati. Azka ta'aman. Asalkan ia rezeki daripada Allah, insya-Allah bila barakah, makanan sedikit boleh mengenyangkan 7 orang. Ya, makanan sedikit boleh mengenyangkan 7 orang. Tengok tuan-tuan Google cerita perang Khandaq. Bagaimana rumah seorang sahabat. Ya, saya terlupa nama siapa, tetapi dia rasa bersalah bila Nabi menjemput para sahabat yang menggali parit Khandaq, mari datang ke rumah beliau. Ya, insya-Allah akan dapat makanan. Terkejut dia sebab makanannya hanya cukup hanya untuk Rasulullah dan beberapa orang sahabat. Tetapi mukjizatlah tuan-tuan, di mana para sahabat jumlah yang sangat ramai dapat makanan daripada rumah sahabat berkenaan tak berhenti. Ya, tak berhenti. Makanan dapat menghilangkan kelaparan semua para sahabat penggali parit Khandaq. Seterusnya, kita belajar daripada kedua-dua surah ini tentang makna ikhtiar dan tawakal. Yusuf alaihi salam, dalam surah Yusuf, kita dapat lihat Nabi Yusuf meminta bantuan. Ya, Nabi Yusuf meminta bantuan daripada rakan sepenjaranya. Wa qala lilladhi zanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Yusuf meminta pertolongan daripada rakan sepenjaranya untuk membawa kesnya ke muka pengadilan. Adakah kita nak kata Yusuf tidak tawakal kepada Allah? Adakah kita nak kata Yusuf diganggu syaitan sedangkan dia maksum? Tak patut Yusuf minta tolong dengan rakan sepenjaranya untuk dibebaskan daripada penjara. Dia patut minta tolong dengan Allah. No, itu bukan makna tawakal. Makna tawakal adalah anda menggunakan masa dan kemampuan anda yang terbaik, kepakaran sesiapa yang ada untuk menyelesaikan masalah anda. Dan baru anda berdoa kepada Allah. Kerana dialah musabab kepada segala asbab. Nabi Yaqub pun meminta pertolongan daripada anak-anaknya. Ya, adakah kita nak kata Nabi Yaqub ni tak yakin pada ketentuan Allah? No, Nabi Yaqub sendiri melafazkan, aku hanya boleh berikhtiar. Namun ketentuan Allah sentiasa mengatasi apa yang aku ikhtiarkan. Yaqub merancang satu strategi agar mengelak bahaya pada Bunyamin dan keseluruhan anak-anaknya yang bersepuluh dengan cara jangan masuk ke Mesir daripada satu pintu. Masuk daripada pelbagai pintu. Ini namanya ikhtiar dan ini namanya tawakal. Surah Yusuf menamakan ini sebagai tawakal. Perhatikan ungkapan Nabi Yaqub pada ayat 67. 3 kali perkataan tawakal disebutkan.
Inil hukmu illa lillah. Alaihi tawakkaltu. Wa alaihi falatawakkalil mutawakkilun. Ini makna tawakal. Apa makna tawakal? La tadkhulu min babin wahid. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Itu dalam surah Yusuf. Penuh dengan cerita Nabi-Nabi berikhtiar. Nabi Daud buat baju besi. Kenapa? Lituhsinakum min ba'sikum. Allah Ta'ala kata, dengan baju besi ini, dia boleh menyelamatkan kamu daripada bahaya peperangan, iaitulah kematian. Bukankah mematikan kerja Allah? Bukankah yang menghidup dan mematikan adalah Allah, bukan baju besi? Tak. Allah Ta'ala membetulkan cara kita memahami, di sana ada asbab, di sana ada musabab. Umat Islam jangan abaikan asbab. Ya, nak mengelakkan virus daripada tersebar, ada asbab yang perlu kita lakukan. Jangan kita membuta-tuli melaungkan, kita kena takut Allah, bukan takut COVID-19. Kerana ini seperti mengabaikan kisah-kisah ikhtiar yang Al-Quran paparkan. Dalam suratul Kahf, kenapa pemuda Al-Kahfi membawa anjing? Dan anjing disebut sampai 4 kali. Ya, anjing itu disebut fungsinya, ya, iaitulah memelihara pemuda-pemuda, keselamatan pemuda-pemuda Al-Kahf sepanjang mereka tidur, mati, tidur tak sedar, maka anjing itulah akan main peranan untuk memelihara mereka. Ya, dan anjing ini peranannya memburu binatang-binatang untuk makanan mereka nanti. Ya, kenapa pemuda Al-Kahfi minta tolong anjing? Minta tolong dengan Allah lah. Itu bukan konsep yang sepatutnya. Itu konsep yang gharib daripada kefahaman kita pada wahyu. Pemuda Al-Kahfi diberikan Allah rahmat, dan apa yang Allah Ta'ala cerita selepas Rabbana atina min ladunka rahmah adalah ciri-ciri orang yang diberikan Allah rahmah. Antaranya adalah memikirkan strategi. Okey, kamu akan diutuskan untuk beli roti. Kita tak akan pergi ke 77. Kenapa 77 tak turun pergi beli roti? Takut Allah ke takut Dakianus? Ini takut Allah lah ni. Tetapi takut Allah dengan memelihara diri. Dan satu orang yang terpilih pula diberikan syarat-syarat ketat. Antaranya waliyatalattaf, kemampuan untuk boleh bercakap dengan lemah lembut dengan non-Muslim. Ya, jadi kita dapat lihat unsur ikhtiar pada kedua-dua surah berkenaan. Okey. Saya cuba lihat kalau ada komentar, ada soalan. Okey, clear ke? Azizah Siddiq. Harapnya yes, terima kasih. Terima kasih kepada Allah Akbar. Inilah peranan murid-murid. Bahkan anda lebih berilmu daripada saya. Terima kasih kepada Amr Abu Adam, Sayyidina Jabir bin Abdullah ketika peperangan Khandaq. Amr Abu Adam, terima kasih saudara. Seterusnya, dalam surah Yusuf, ini aspek akhlak tuan-tuan. Dalam Quran Allah kerap menyebut wal kazimin al-ghaiz seperti dalam surah Ali Imran. Wahai pasukan-pasukan Islam dalam peperangan Uhud, jangan marah sangat pada pasukan pemanah, maafkan mereka. Musibah yang terjadi sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kamu hanyalah asbab, mereka hanyalah asbab, musabab sebenar adalah Allah. Allah Ta'ala dah takdir dah bahawasanya Hamzah akan wafat. Kalau tidak dalam peperangan, di luar daripada peperangan, maka hidup mati seseorang ni sudah menjadi ketentuan. Maka jangan marah sangat. Maka Allah Ta'ala memuji, ya, ahli Uhud, wasari'u ila maghfiratin, dan antara ciri-ciri mereka adalah al-kazimin al-ghaiz, yang menahan marah mereka daripada keluar di mulut. Dalam surah Yusuf mengukuhkan makna ini, di mana Yusuf diperli dan dihina terang-terangan oleh saudara-saudaranya tanpa saudara-saudaranya menyadari. Kat depan mereka itulah Yusuf yang mereka hina, iaitulah ketika mereka berkata, qalu in yasriq faqad saraka akhul lahu min qablu fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum syarrun makanan wallahu a'lamu bima tasifun. Saudara-saudara Yusuf bila mereka terkejut mendapati Bunyamin dalam guni dia ada cupak diraja, marah 10 orang ni dan berkata, tak payah pelik lah kalau Bunyamin ni mencuri. Baka keluarga mencuri belaka. Abang dia pun mencuri. Mereka berkata begitu. Bukan mereka tak tahu kat depan tu adalah Yusuf. Kalau mereka tahu kat depan tu Yusuf, confirm mereka nak hina lagi. Tapi mereka tak tahu kat depan mereka tu adalah Yusuf yang sudah bergelar Al-Aziz, yang boleh melakukan apa jua aksi balas dendam. Amboi, mengata aku kat depan ni. Kau tahu tak kat depan ni aku Yusuf?
penjarakan mereka, humban mereka dalam telaga, macam mereka buat kepada saya 40 tahun lepas. Jadi, itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Bahkan Yusuf memendam perasaan marahnya dalam hati. Ya Allah, kurniakan aku kekuatan ini. Ya Allah, kurniakanlah kekuatan ini kepada seluruh para penonton yang menonton di Tadabbur Center. Menahan marah. Seandainya tiada keperluan untuk marah atas dasar baran, untuk marah atas dasar permainan syaitan. Marah ni perlu. Tetapi bagaimana marah kerana Allah? Yang tu kita kena belajar. Supaya marah kita dapat pahala sebagaimana marahnya Musa. Dalam Al-Quran Musa marah. Ya, bismillah. Baik, kita ada lebih kurang Aisyah Humairah pencinta Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz. Ada yang kata bukan sebab menyimpan duit yang boleh meneruskan hidup, tetapi kena bergantung pada Allah. Menyimpan duit adalah ikhtiar. Saya pun sedang menyimpan duit. Kerana dengan menyimpan duit, itu adalah cara saya menyeru nama Allah Ar-Razzaq apabila saya diuji nanti dengan kemiskinan. Jadi seharusnya kita belajar daripada Yusuf yang memerintahkan penduduk Mesir untuk membuat bekalan dengan cara menyimpan sepanjang 7 tahun subuh. Lalu adakah Yusuf telah melanggar syariat di mana dia tak didik rakyat untuk bergantung pada Allah. Sebab dia didik rakyat untuk menyimpan. Jadi tak betul konsep macam tu. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan Nabi-Nabi dalam Quran adalah menghuraikan apa yang diperjuang dan dipertegaskan oleh Al-Quran, iaitulah kepentingan ikhtiar. Yang salahnya puan adalah bila menyimpan, ya, seperti Bani Israel. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. Mukjizat Nabi Isa adalah dia boleh bagi tahu apa yang Yahudi simpan daripada emas dan permata dalam rumah mereka. Kenapa Allah murka kepada Yahudi yang menyimpan duit? Kerana mereka menyimpan dalam keadaan orang sebelah rumah miskin papa kedana. Mereka menyimpan tanpa melakukan zakat. Mereka menyimpan tanpa memberikan sedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Yang tu yang Allah Ta'ala marah. Dalam Suratul Kahf, kalau anda perhatikan cerita pemilik dua kebun. Pemilik dua kebun sebenarnya telah berdiam diri ketika kali pertama berbual dengan rakannya yang memiliki dua kebun. Anda boleh lihat macam mana transisi ayat berkenaan. Di mana pemilik dua kebun telah berkata kepadanya pada ayat 34 Suratul Kahf, Ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Kemudian senyap dia. Kita tak dengar sebarang ucapan daripada sahabatnya. Ini menandakan dia berdiam diri. Dia berdiam diri. Dia menahan kemarahannya dan mencari waktu yang lebih baik untuk bersuara kepada sahabatnya. Tuan-tuan, jangan semua benda kita marah, kita terus update di FB. Cuba tahan 24 jam. Barangkali, kalau kita nak update pun esok kemarahan kita, selepas 24 jam, kita akan lebih waras, matang, edit sikit ayat berkenaan, berlapik sikit ayat berkenaan, dan bukankah itu lebih baik? Daripada kita terus lepaskan di FB kemarahan kita yang tidak pun membaiki keadaan, bahkan memburukkan keadaan. Bila datang satu waktu yang sesuai, baru dia tegur. Iaitulah pada ayat 37. Ayat 34, dia dah kena maki dah. Tapi dia sabar. Ayat 37, next round dia bertemu dengan pemilik dua kebun, barulah dia memberikan teguran. Kemudian kita ada yang ke-10, yang kedua terakhir. InsyaAllah kita ada lebih kurang 2 minit yang berbaki. Surah Yusuf memaparkan kesempitan hidup, kebuluran yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf sehingga mendorong mereka ke Mesir mendapatkan bantuan. Terkejut dengan kenyataan Al-Aziz Mesir waktu itu, Innaka la anta Yusuf? Adakah engkau sebenarnya Yusuf? Lalu mereka menyesali atas apa yang mereka lakukan. Jadi kita dapat lihat bagaimana mereka memohon keampunan daripada Yusuf dan memohon agar ayah mereka ampunkan dosa-dosa mereka, mendustakan ayah 40 tahun, tak cerita benda sebenar. Dan peristiwa ini semua terjadi selepas mereka kebuluran, tak ada makanan. Mereka pergi ke Mesir kali ketiga dalam keadaan mereka dah tak ada apa-apa. Makanan tak ada, barang nak diberi atas nama sistem barter kepada kerajaan Mesir pun dah tak ada dah. Tak ada.
sangat kebuluran, sangat miskin. Waktu tu rupanya kelaparan membawa kepada taubat. Kebuluran membawa kepada kebaikan yang lebih besar, di mana mereka istighfar, mereka bertaubat, dan akhirnya apa? Yusuf membawa mereka ke Mesir. Sebab itulah istighfar pintu rezeki. Anda, saya menyesali dosa-dosa yang berlalu dengan taubat nasuha, Allah Ta'ala akan buka pintu rezeki. Seperti kata Nabi Nuh alaihi salam dalam surah Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Istighfar akan menurunkan hujan yang lebat. Ini surah Yusuf, tuan-tuan. Ya, surah Yusuf. Dan perhatikan suratul Kahf yang memaparkan cerita tentang taubat. Surah Yusuf tadi memaparkan saudara-saudara Yusuf bila berlaku musibah di mana kebuluran yang teruk, dia melorongkan jalan kepada mereka bertaubat. Macam tu juga rupa-rupanya cerita pemilik dua kebun. Allah musnahkan kebunnya, tetapi cerita tidak tamat dengan kemusnahan kebunnya. Yang musnah kebun bukan dia. Kalau Qarun, yang musnah istana dia, dengan dia musnah. Tetapi sebaliknya dalam kisah pemilik dua kebun, beliau tidak musnah. Allah Ta'ala berikan peluang kepada dia, beliau masih hidup. Dan beliau menyesal pun. Yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dia bertaubat, kata para ulama. Wa yaqulu, consistently dia repeat taubatnya. Dia benar-benar menyesal. Dia berkata, alangkah baik kalau saya dengar apa yang kawan saya sebut sebelum ini. Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Jadi rupa-rupanya ya, musibah yang terjadi adalah untuk tujuan kita melihat kelemahan diri kita, ada salah silap di mana-mana dan mohon agar Allah ampunkan. Ya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surah Asy-Syura. Apa yang menimpa kamu musibah macam contoh COVID-19, ekonomi kita terancam. Kita mula berfikir macam mana nak survive. Rezeki kita mula rasa sempit. Sebenarnya perkara pertama kita kena buat bukan fikir bisnes baru. Perkara pertama kita kena buat adalah muhasabah, ada tak benda salah laku saya dah buat? Ada tak benda salah saya buat dengan Tuhan? Itu langkah pertama sebelum buka bisnes baru. Dan akhir sekali tuan-tuan, akhir sekali, yang ke-11, kedua-dua surah ini merakamkan doa yang mustajab. Kerana lafaz doa ini adalah doa nabi-nabi dan insan-insan saleh. Ya. So, semua kena hafal doa ini insya-Allah, dan saya pun tutup kuliah saya dengan doa-doa daripada kedua-dua surah insya-Allah. Ya, terima kasih maintain 300 lebih yang menonton, saya sangat hargai. Dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf berdoa di penghujung surah. Di penghujung surah ada doa. Dalam suratul Kahf, doa itu disebut di awal-awal surah. Subhanallah. Makna kata hidupmu pagi-pagi mulakan dengan doa, asbahna wa asbahal mulku lillah ma'thura, dan hidupmu habiskanlah sebelum tidurmu dengan doa. Ya, sebelum kita tidur, sebaik saja kita bangun daripada tidur, mulakan dengan doa, iaitulah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, dan akhiri hidup kita dengan doa bismikallahumma ahya wa amut. Allahu akbar, rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Doa ni terlalu bermakna bagi saya, cuma saya tak mampu nak urai panjang. Tuan-tuan boleh tengok di YouTube Tadabbur Center. Saya mengulas doa ini semasa saya berada di TV Hijrah. Bagaimana doa ini memberikan kesan yang sangat besar kepada hidup Yusuf alaihi salam. Dia merumuskan perjalanan Nabi Yusuf dan dia memberikan kesan yang sangat penting kepada kita, iaitu doa ini mendidik kita hendaklah menjadi orang yang terbaik di dunia dan terbaik di akhirat. Dan mari kita lihat dalam suratul Kahf juga ada doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Juga ada unsur keseimbangan. Ya, juga ada unsur keseimbangan, ya, iaitulah ya Allah, sekarang kami berada di gua, kami tak tahu apa patut kami buat, kami hanya mengharapkan sekarang kau kurniakanlah kami rahmat dan belas kasihan. Dan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Apapun keputusan kami buat, wahai Allah, tak ada makna kalau dia tidak menyebabkan kami mendapat keselamatan di hari akhirat.
Jadi tuan-tuan yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, demikianlah lebih kurang pembentangan saya. Ya, hampir 1 jam 4 minit. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Doa itu ayat berapa? Okey, daripada Ha Mukhtar, doa tadi adalah suratul Kahf pada ayat yang ke-10 ayat yang ke-10. Manakala surah Yusuf, doa tadi adalah pada ayat 101. Okey, ada lagi yang nak bertanya soalan sebelum saya berpisah? Terima kasih semua yang menonton. Masya-Allah, barakallahu fikum. Saya rasa tak ada soalan dah, insya-Allah. Taubat itu sendiri menjadi pembuka pintu rezeki, Ustaz. Ammar Abu Adam, taubat adalah pembuka pintu rezeki. Itu benar, tetapi jangan kita semasa bertaubat, taubat kita bermotifkan agar Allah bagi rezeki. Kerana taubat itu sendiri bermakna kembali, maka seseorang hendaklah bertaubat bukan agar Allah kembalikan bisnes dia, kerana akan jadi nanti istighfar itu tidak benar-benar nasuha. Taubat itu taubat yang tidak nasuha. Sebab itulah kita boleh kata taubat adalah pembuka pintu rezeki. Cumanya kita kena bagi tahu kepada kawan-kawan kita, taubat ni ada syarat-syarat dia. Syarat yang pertama, mestilah menyesal sepenuh hati. An-nadamah. Yang kedua, hendaklah ada keazaman untuk tidak mengulangnya lagi. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Adapun yang ketiga, hendaklah membanyakkan amal soleh. Ya, hendaklah membanyakkan amal soleh dengan harapan Allah mengampunkan dosa kita yang menyebabkan kita bertaubat. Okey, terima kasih pada semua yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menyumbang kepada Tadabbur Center, insya-Allah, pada nombor yang telah saya paparkan di awal-awal slide ini. Ya, kalau tuan-tuan mahu menjadi sebahagian daripada yang membantu agenda Tadabbur Al-Quran di Malaysia, maka sudi-sudilah membantu kami, iaitulah di nombor yang tertera tersebut, Tadabbur Center CIMB 86029875575. Doakan kami untuk terus gagah membawa beban wahyu untuk disebarkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.